Apa amalan kita orang Islam yang boleh jadi vaksin, yang boleh jadi antibiotik? Yang pertama sekali Rasulullah suruh kita berwuduk. Wuduk ni banyak manfaat. Jangan kira pahala lagi, kira kebersihan. Duk basuh tangan tu hand sanitizer dah tu. Baca doa khoma dalam mulut, buang kuman-kuman di mulut, tak air kat hidung, seduk sunat. Ambil wuduk, kerana wuduk itu ada keberkatannya. Covid tak duduk pada orang yang ada keberkatan. Ambil air semayang betul-betul. Kita di Malaysia ni ambil wuduk masa nak semayang ya. Orang Arab ambil wuduk 24 jam. Dia jaga wuduk dia kecuali tidur. Tu pun ada wuduk masa tidur. Nak batal tak batal tu cerita lain. Mu tak sedar dah, belum tidur tu mu sedar, dia anggap kamu berada dalam keadaan wuduk. Andai kata kamu mati, maka husnul khatimah insya-Allah orang yang ada wuduk ni. Iblis tak boleh masuk campur tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini Allah tempatkan kita di taman syurga. Tempat kita duduk ni namanya taman syurga. Tidak ada tempat yang paling mulia pada ketika ini kecuali majlis ilmu. Majlis yang paling mulia di saat ini ialah majlis ilmu, yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman syurga. Dan bukan sebarang orang yang Allah boleh ambil letak di surau kita ni pada waktu maghrib ni. Kerana waktu maghrib ni adalah waktu yang sibuk. Tengok kereta atas jalan raya bertali arus, tengok kedai makan tak ada parking, tengok orang duk mancing ikan makan maghrib tadi. Ikan puyuh, saya lalu kok pendang, saya lalu kok tobiak tadi, orang duk mancing lagi, makan ikan waktu maghrib. Orang kaki berita nak tunggu berita ni. Orang politik sibuk pilihan raya di Melaka ni lah ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh mari ke masjid, boleh mari ke surau pada malam ini. Ini nak menunjukkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa saya kata disayangi? Kerana ada satu hadis Rasulullah menyebut, man yuridillahu bihi khaira falyufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak orang tu jadi baik, dia campak dalam hati orang tu rasa nak mengaji walaupun tua. Dia bagi faham pada kita akan agama. Mari masjid ni tak dapat apa pun, mari surau ni dapat letih ya kalau tak nampak pahala. Tapi tuan-tuan yakin pahala tu ada. Pahala tu kita nak bawa masuk kubur mati nanti. Maka tuan-tuan dan puan-puan mari pada malam ni. Dan syukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih hidup. Faham maksud saya? Depan saya ni masih hidup. Tahu tak kita bahawa Covid melanda negara kita, berapa orang yang mati? Beribu orang mati. Tapi kita terlepas dalam gelombang kematian yang hebat itu. Tuhan letak kita tepi. Berapa ramai yang mati sebab Covid. Hari-hari kita tengok dalam Facebook orang mati. Kerana Covid itu antara hikmahnya ialah nak suruh kita ingat kemati. Nak suruh kita ingat pada kematian. Dan depan saya ni akan mati belaka. Ketahuilah bahawa nombor-nombor kematian itu sudah berada dalam poket kamu. Cuma tak nyala lagi, tak panggil lagi. Tunggu giliran nyala, kena gilah. Mungkin nyala musim Covid, mungkin nyala sebab tua, mungkin nyala sebab aksiden, mungkin nyala sebagainya mungkin. Tapi yang penting kita akan mati. Dan kita mari sini ni adalah bekas mati kita ni. Kerana negara kita dilanda dengan satu wabak yang begitu hebat. Bukan saja negara kita, dunia. Berapa lama surau kita ni ditutup? Masjid tak boleh buat sembahyang Jumaat. Ingat tak? Ni baru boleh bernafas balik ni. Saya pun cuti ceramah 2 tahun. 2 tahun cuti ceramah.
Ustaz-ustaz duk ceramah dengan saya dalam TV jual sekut, jual kain nak hidup. Nasib baiklah saya ada sikit-sikit buat bisnes lain, alhamdulillah boleh hidup. Tapi nak cerita COVID-19 datang menguji kesabaran kita, menguji ekonomi kita, menguji jiwa raga kita, bab duk kurung di rumah. Maka hari ni nampaknya makin lega dan makin lega. Hari ni berapa orang kena COVID? Siapa tengok Facebook hari ni? 4,000 lebih ke 5,000 lebih hari ni? Makin kurang lah. Jadi nak cerita pada kita bahawa dalam perubatan Islam satu kaedah yang perlu kita pakai, al-wiqayatun khairum minal ilaj. Mencegah tu lebih baik daripada merawat. Cegahlah belum kena COVID. Dan kena tak ada guna dah. Kalau kena COVID kamu tak payah pergi hospital dah. Doktor, Jepang, bomba, polis pergi rumah kamu, ambil pakai baju macam nak ambil lebah. Ambil kamu letak atas ambulan. Bye-bye kamu pada keluarga. Duduk dalam bilik kuarantin di hospital dalam cermin. Tidak ada siapa yang boleh ziarah kamu. Itu hidup. Kalau kamu mati tuan-tuan dan puan-puan, COVID ini, jenazahmu akan dibalut dengan cadar hospital tu je. Tayamum je. Pergi kubur dalam plastik mayat kamu. Anak cucu kamu ambil gambar ke atas kubur. Tak boleh masuk dalam pagar kubur. Na'udzubillah, kita tak nak. Maka cegahlah. Dan pencegahan itu banyak. MKN, Kementerian Kesihatan buat SOP. Nak mari masjid lagu mana, nak hidup panjang lagu mana, ada SOP yang tertentu. SOP ni bukan suit ekor, bukan suit keting. SOP ni rule undang-undang yang ditetapkan untuk mengelakkan COVID ni. Apa dia? Antaranya ialah pakai mask. Pakailah. Tak rugi pun pakai. Nasib baik kerajaan suruh pakai kat hidung mulut, bukan pakai kat mata. Kalau pakai kat mata tak boleh mari surah malam ni. Petak-petak belakang bawa kereta tak boleh. Apa pakai mask, takut kena COVID. Tapi jangan kita betul sangat. Duduk sorang-sorang atas kereta pun kita pakai mask. Nak tidur dengan bini di rumah atas katil pakai mask. Bini mask dia, suami mask dia, gong orang panggil lagu ni. Berapa ramai. Mentang-mentang pakai mask dia pakai 24 jam. Dah lah dia lelah. Asma, nyawa tak berapa lepas. Oksigen tak cukup. Apa lagi? SOP juga kita tengok nak mari masjid surau pun kena test suhu badan 36.4 tulis. Suhu, tulis nama, tulis nombor telefon. Tu di luar tu banyak hal tu. Sudah tulis cering pula dengan hand sanitizer. Masuk masjid surau, masuk surau pula ada dah nanda kuning-kuning tu, nampak? Tu nanda kuning-kuning tu. Penjarakan dia panggil tu. Berapa lama dah Tok Imam, Tok Bilal tak sebut? Luruskan sah, rapatkan sah, rahimakumullah. Perkataan itu sudah terdilik dah 595 hari dah tak sebut kata-kata tu. Dulu lepas ceramah, lepas sembahyang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sallallahu ala Muhammad ni salam. Lah ni tak ada dah, kita salam Jepun dah. Ya. Pegang tunduk hormat, salam Jepun dah. Saya lama dah salam ni. Masa tuan-tuan tengok dalam salam TV 9 duk ijazah ni, saya salam, tuan-tuan baru tahu. Itu semua dia panggil SOP. Ikutlah. Berapa lama dah kita ikut SOP ini? Jangan kita lupa, Islam juga ada SOP dia. Rasulullah suruh buat apa, kita duk pakai MKN, Kementerian Kesihatan je. Rasulullah suruh kita buat dah vaksin ni. Pakailah. Yang kementerian suruh pun itu jasmani. Hak rohani ni kita penting. Apa amalan kita orang Islam yang boleh jadi vaksin, yang boleh jadi antibiotik?
Yang pertama sekali Rasulullah suruh kita berwuduk. Wuduk ni banyak manfaat. Jangan kira pahala lagi, kira kebersihan. Duk basuh tangan tu hand sanitizer dah tu. Baca doa khamar dalam mulut, buang kuman-kuman di mulut, tak air kat hidung, seduk sunat. Ambil wuduk, kerana wuduk itu ada keberkatannya. Covid tak duduk pada orang yang ada keberkatan. Ambil air semayang betul-betul. Kita di Malaysia ni ambil wuduk masa nak semayang ya. Orang Arab ambil wuduk 24 jam. Dia jaga wuduk dia kecuali tidur. Tu pun ada wuduk masa tidur. Nak batal tak batal tu cerita lain. Mu tak sedar dah, belum tidur tu mu sedar, dia anggap kamu berada dalam keadaan wuduk. Andai kata kamu mati, maka husnul khatimah insya-Allah orang yang ada wuduk ni. Iblis tak boleh masuk campur tangan. Hebat. Betul bila kita nak mati. Ni dicerita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ni. Mari di kiri kanan kita, tok kita, ibu kita, mari suruh kita mati dalam Yahudi. Dia kata, hei anakku, hei cucuku, matilah bersama aku. Aku ni tokmu. Masa nak mati ni, tolonglah ikut aku. Kita pun kata masa duduk nazak, ya kau selamat kau ikutmu. Ya selamat, aku duduk dalam syurga dah ni. Tapi dengan syarat mu mati dalam Yahudi. Sebelah kiri pula, siapa menjelma? Tok kita, ibu kita. Dia kata, hei anak, mu nak mati, mari mati. Aku mati lama dah, seronoknya aku mati, duduk dalam syurga dah. Dulu aku susumu, aku jagamu daripada kecil, aku kandung 9 bulan. Marilah mati bersama aku. Matilah dalam Nasrani. Tuan-tuan, pada ketika itu kata ulama, kalau tak ada wuduk kita akan tergelincir. Iblis kemuncak dia nak ganggu kita masa kita nak mati, kerana menentukan kita pada syurga dan neraka. Dia ganggu kita daripada kecil, remaja, nak mati tu kemuncak dia mari pujuk kita mati dalam Yahudi dan Nasrani. Ni kita takut. Tapi kalau orang yang ada wuduk, insya-Allah Tuhan jaga dia. Sebab itulah kita kena sentiasa berdoa dengan doa ni. Kalau nak mati, nak elok daripada pujukan Yahudi Nasrani, baca doa ni. Ikut saya baca. Letak tangan kanan kat dada kiri, bergema. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kau pesongkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, dan rahmatilah kami ketika mana kami menghadapi sakaratul maut. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan mata tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah imanku dan hadapilah aku dengan kematian dengan penuh keredaan-Mu ya Allah, dengan penuh ketenangan, dan aku mampu untuk mengucap 2 kalimah syahadah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baca doa tu. Jadi kita cerita apa tadi? Antibiotik, vaksin yang pertama, pencegahan yang pertama ialah wuduk. Musim Covid ni
acak-acak kalilah ambil wuduk. Bacalah doa wuduk. Satu. Yang kedua, Rasulullah kita buat apa? Ifsyus salam. Ketika mana wabak berterbangan dalam udara macam Covid ini, maka budayakan salam pada ketika itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat mendoakan orang yang beri dan jawab salam, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah manusia ini kerana dia minta kesejahteraan. Tidakkah kuman Covid makhluk Allah? Maka bagi salam. Jangan main-main dengan salam. Jangan main-main dengan salam. Orang tua-tua dulu sebut, dia nak pergi lintah hutan belantara, nak masuk kat tanah, dia tebang-tebang buat rancangan tanam sawit, tanam getah. Dia kirim salam, rimau tak makan dia kerana dia bawa salam itu. Betul lah. Kerana orang yang jawab salam, terima salam, beri salam ini, orang yang didoakan oleh para malaikat. Bagi salam. Hukum bagi salam sunat ke wajib? Tolong jawab. Hukum bagi salam sunat ke wajib? Sunat. Jawab salam wajib. Minta hak luar tu masuk dalam, ramai ada luar tu, saya nak ijazah kira hak dalam, hak luar saya tak kira. Buka. Tak ada masalah. Tempat kita luar lagi, nampak baru sampai ni, kita ramai malam ni tak kurang 2,000 orang ni. Sila masuk. Kita duduk tengah ijazah ayat-ayat Quran ni. Duduk molek, kita belajar. Kat mana tak nak masuk berat tu, nak masuk tu ada saka, kita berubat lepas ni. Dia lari awal, tak boleh dengar, duduk luar, dia panah. Ni depan ni kosong ni. Saya tak tahu buat apa, pakat takut nak duduk sini ni. Ada pokok kayu besar ke mana dulu sini. Sila duduk. Hukum jam bagi salam sunat ke wajib? Sunat. Jawab salam wajib. Tapi haram kita jawab salam dalam 4 keadaan. Tu kena ngaji. Kita jahidah orang mari ceramah tak mari dengar. Masjid surau kita ni saya tengok hari-hari ni ada penceramah, tiap-tiap minggu ada ni. Marilah. Hidup kita ni jangan sombong dengan surau, dengan masjid, dengan AJK surau masjid, jangan buat bala. Jangan sombong. Sebab apa? Boleh kamu nak sombong dengan 4 syarat. Dengan 4 syarat. Syaratnya apa? Syarat yang pertama. Boleh ikut dah syarat ni? Tolong jawab. Boleh ikut dah syarat ni? Syarat yang pertama, jika kamu mati, kamu mandi sendiri. Boleh? Tolong jawab. Boleh tak boleh? Kuat-kuat jawab. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. So jangan sombong dengan masjid. Kerana geng surau ni nak mandimu sikit lagi. Kalau mati Covid, geng surau ni nak matimu, nak mandimu sikit lagi. Yang kedua, boleh nak sombong dengan masjid. Sekiranya kamu mati, kamu boleh kapan sendiri. Boleh? Tolong jawab. Boleh tak boleh? Tak boleh. 2 fail dah syarat. Yang ketiga, jika mati kamu semayang sendiri. Boleh? Boleh atau tidak? Tak boleh. 3 fail. Yang keempat, jika mati kamu golek masuk kubur sendiri. Boleh tak boleh? Kalau tak boleh 4 benda ni, masa hidup tolong mari surau, masa hidup tolong mari masjid, kerana geng-geng ni nak menguruskan jenazahmu. Faham tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, haram kita jawab salam dalam 4 keadaan. Tolong catat, tolong tulis. Bila? Ketika mana kita semayang Jumaat. Semayang Jumaat, sudah semayang tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum jawab Waalaikumsalam tu imam. Batal semayang, haram pada ketika tu jawab salam. Yang kedua, ketika mana kita duduk dalam tandas,
Orang duk bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita duk dalam tanda. Tunggu jap, aku duk tengah basuh. Waalaikumsalam. Tunggu. Haram. Ada ulama kata makruh. Yang ketiga, ketika mana orang kafir bagi salam pada kita. Lah ni acong bagi salam ke dah awal. Kerana ji nak beli semi ke? Assalamualaikum. Boleh jawab dalam dua keadaan. Yang pertama waalaikum, yang kedua waalaikumsalam. Dua benda ni. Tolong belajar. Bak salam ya ni. Yang keempat, haram kita jawab salam ketika mana orang tu mempersenda-sendakan salam. Lagu mana senda salam? Dia bawa anak dara dia pergi shopping kat Changlong, kat kedai, tiba-tiba bawa dalam troli barang-barang banyak, nak buh dalam bonet kereta, mari geng-geng mak repik motor saya, cik tak jawab berdosa. Dia nak teka anak daramu tu. Sebab tu dia bagi salam, maka haram jawab salam pada ketika itu. Faham? Sebab tu kena ngaji. Walaupun salam tu wajib, dalam 4 keadaan ni haram kita jawab. Sebab apa kita cerita bab salam ni? Kerana salam itu waxing. Orang yang beri dan jawab salam itu didoakan oleh para malaikat. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong selamat orang ni. Dia minta selamat, ya Allah. Tolong tempih kuman-kuman Covid nak masuk ke hidung, ke mulut dia ni, ya Allah. Maka kuman Covid pun gila. Sebab kuman Covid juga makhluk Allah. Ingat. Sebab tu Brunei tak kena Covid. Kalau kena pun balik luar negara, seorang dua, negara dia bersih Covid. Apa? Raja dia bertitah hari pertama Covid. Sultan Brunei, hei rakyat-rakyatku Brunei, minta tolong kamu semua setiap kali lepas sembahyang baca Yasin. Tengok raja dia. Tidakkah dalam Yasin tu ada salamun qawlan min rabbir rahim? Selamat dah tu, minta selamat. Kat kita di Malaysia sampai 24,000 kes sehari. Masa kemuncak dulu kat Brunei, relax ya. Sebab apa? Sebab slogan kita masa Covid apa dia? Kita jaga kita. Faham? Kita jaga kita renggang ni. Kita jaga kita jiran sebelah mati tak melawat ni. Kita jaga kita lah jiran sebelah kebuluran lapar tak tanya khabar ni. Sebab kita jaga kita lah. Brunei apa? Allah jaga kita. Tengoklah ni. Sebab tu selamat negara dia. Bagi salam yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah sebut dah, sekiranya berlaku sesuatu wabak di sesuatu kawasan ataupun kampung, wahai orang kampung tu mu jangan keluar, wahai orang luar mu jangan masuk dalam kampung tu, takut jakit. Maka adalah PKPD hari ni. Benda tu Rasulullah sebut lama dah, tapi tak timbul pun nama Rasulullah. Sedangkan itu adalah hadis yang Rasulullah sebut, kalau wabak jangan masuk tempat tu, orang tempat tu jangan keluar. Sebab itulah kita ada rabulak PKP ni. Berapa dah? 3. Yang keempat, apabila ditimpa wabak dan musibah, Islam mengajar kita baca apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca ayat ni. Tu janji Allah. Janji Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita orang Sintu, orang Melayu ni baca ayat ni ketika mana? Mati, pak mak mati dah kena Covid. Inna lillahi wa inna. Sebenarnya tidak. Ayat ni kita baca banyak-banyak musim Covid, kerana ini boleh menghalau Covid masuk dalam tubuh badan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah aku datang, kepada Allah jua aku kembali. Covid kuman, kamu juga mari daripada Allah, kepada Allah kamu kembali. Niat lagu tu. Ikut saya baca. Letak tangan kanan kat dada kiri, tarik nafas 3 kali. Nampak lelah, penat belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Lalu mereka berkata, sesungguhnya daripada Allah aku datang, dan kepada Allah jualah kami kembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya berilah kekuatan kepadaku jasmani rohani, dan berilah antibiotik kepadaku ya Allah untuk melawan wabakmu COVID-19 yang melanda negara kami pada ketika ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ni molek surah Al-Baqarah tu. Tak payah salin, tak payah tengok Quran lah, ingat dah inna lillah ni. Kalau tak ingat bukan orang dah, mujing dah. Hari-hari duk baca ni Facebook, hari-hari orang mati lah ni. Inna lillah. Cuma ubah persepsi kita daripada orang mati, baca sentiasa setiap kali lepas sembahyang. Berapa dah SOP saya sebut? 4, 5. Yang ke-6, ketahuilah kita orang mukmin, tuan-tuan dan puan-puan, ubat yang paling hebat, vaksin yang paling hebat ialah doa. Doa ni penting di musim Covid ni. Nak tubik rumah, minta Allah jaga kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Tidak ada kuasa yang lebih hebat kecuali kasut-Mu ya Allah. Buka pintu, langkah kaki nak pakai kasut, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Gilah mu nak pergi mana pun, insya-Allah kuman Covid tak masuk dalam hidung mulutmu dengan izin Allah. Malaikat duk tepi kerana kita minta tolong Allah. Allah tu tentera, malaikat tu tentera Allah, maka dia akan tepi benda-benda ni semua. Faham? Doa tu penting. Dan kita duk sibuk cocok vaksin. Cocoklah, tak ada masalah, saya pun cocok. Dan jangan lupa, kita orang Islam, kita orang beriman, vaksin 2 dos juga kita kena ada dalam tubuh badan kita. Apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Kena ada hak ni dalam tubuh badanmu. Ni dos penting ni. Kita turun kes ni sebab cocok vaksinnya. Dengan izin Allah. Kalau tak cocok, meningkat lagi ni. Dan saya nak tanya depan saya, siapa sudah cocok? Tolong angkat tangan. Tak angkat tangan memang tak cocok. Saya perambat tubik mana. Oh, jatuh. Semua cocok belaka dah, alhamdulillah. Tapi berapa ramai di luar sana yang anti vaksin? Ramai. Orang kapur tak tahu apa, kecek bercakap anti vaksin. Tidakkah kamu tengok menteri kita bercakap minggu lepas, dia kata sesiapa yang tidak cocok vaksin akan disusahkan. Ingat? Susah, lapar perut, nak masuk kedai makan orang perambat macam kucing kurak ni orang tak cocok vaksin. Nak masuk kedai RM2 pun nak cakap vaksin. Saya nak mari ceramah di utara sampai di Geri, Roblok, Sempadan, Jeli, Kelantan. Tukar turun Cermi, saya bagi lesen. Saya bagi lesen. Boleh kata apa? Boleh kata, Ustaz, lesen tak penting lah ni. Saya nak tengok kad vaksin penting pada lesen. Rotek mampu tak apa lagi. Dia tak cara boleh lah ni. Yang penting nak kad vaksin. Tidakkah susah kalau saya tak cocok vaksin? Orang duk tunggu saya ceramah, ratus-ratus orang. Saya pula kena patah balik ke Kelantan. Susah kalau tidak ada vaksin. So simpan kertas cocok tu molek-molek. Jangan buang. Kerana kita mengaji tinggi, CJ PhD ke, CJ Master ke, CJ Degree ke, tak laku belakang lah ni. Hak laku CJ vaksin je. Betul tak tidak? CJ vaksin je hak laku. Tu lu beringat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, so cocoklah.
Tak payah kita menyusahkan diri kita. Tapi pada malam ini saya nak bagi waxing kepada kamu. Bukan saya nak cocok, bukan saya nak togong air dalam mulut kamu. Amallah satu ayat yang hebat ini. Kerana saya amal ayat ini, alhamdulillah saya tak ada penyakit dan saya tak kena COVID. Walaupun jiran saya 98% semua kena COVID. Anak-anak saya, isteri saya, Tuhan jaga. Sebab saya yakin dengan ayat ni ayat Nabi Ibrahim baca ni. Nabi Ibrahim hidup beratus tahun sebab dia tak ada penyakit. Ayat ni yang dia baca 5 patah. Kata ulama ada penyakit muntah, tak ada penyakit jadi antibiotik dan dia mati bukan sebab penyakit. Baca lah. Bukan kena bayar pun. Demo saya duit sangat baca, bukan kena bayar pun. Nak kata nak? Ayat ni saya nak ijazah malam ni saya nak berkitab. Hak mana ada kitab tu jadi anak murid saya, tolong amal ayat-ayat hak ada dalam buku saya ni. Saya bawa buku perubatan ni, duk tengok saya dalam YouTube, dalam TV, ayat-ayat duk dalam ni. Saya tahu kamu suka lupa, sebab tu saya bukukan. Ayat mana saya nak baca? Ni ayat depan ni, tulisan kuning ni. Saya baca pakai ikut. Saya kata ijazah, tuan-tuan kata qabil tu. Boleh? Okey. Siapa nak boleh angkat tangan. Bukan mahal pun, saya bukan mari nak nego. Satu ni 30 je. Saya pun cetak nak bagi free pun. Tak apa, ambil dulu, nak bayar 10 kali bayar ke 20 kali bayar ke, bincang luar apa ni. Yang penting ada ilmu, ada ijazah. Jangan berkira dengan ilmu. Minyak kereta kamu bubuh jadi asap, makanan hak kamu makan masuk tanda, hak ni bawa masuk kubur dengan izin Allah. Anak cucumu baca ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Tengok buku ayat atas sekali kita nak baca dah ni. Habis tu habislah. Saya bawa tak banyak. Saya bukan mari nak nego. Saya mari nak ilmu. Okey, luar sana kalau nak boleh angkat tangan, baca sekali dengan saya, insya-Allah. Ada keberkatan dia. Anak nangis tengah malam baca ayat, ada macam-macam doa dalam tu. Angkat tangan kanan semua. Angkat tangan kanan. Bukan mudah nak ijazah ni. Genggam macam ni, ya Allah ya Tuhanku. Sebut. Dengan keberkatan ayat ini, jauhilah dalam tubuh badanku segala penyakit jasmani rohani, terutamanya COVID-19. Jadikanlah ayat ini ya Allah sebagai vaksin dalam darah dagingku. Dengan kalammu yang suci, dengan mukjizatmu yang agung. Letak di dada kiri. Ikut saya baca. Bergema. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah ya Tuhanku, sekiranya kau ada penyakit, muntahkan penyakit itu ya Allah. Sekiranya aku tidak ada penyakit, campurkan antibiotik dan vaksin ke dalam tubuh badanku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Okay, saya dengan nama Allah mengujazakan surah Asy-Syu'ara ayat 80 untuk kesihatan anda kerana Allah Ta'ala qabiltu. Alhamdulillah, terima balik baca, amal boleh. Mudah-mudahan jadi vaksin ni. Ikhtiar. Ustaz, cocok vaksin 2 dah mati ramai. Yes, nama lagi ikhtiar. Hak ni pun samalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dicampurkan
antibiotik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan untuk melawan penyakit dalam tubuh badan kita. Kerana kita makin hari makin tua, tak ada orang makin hari makin muda. Depan saya ni tua-tua belaka dah. Ji, umur berapa? 71, 60. Yes. Ji 64. Ji 58, 60. Tak ada tua 70, 80 tak ada. Gimana puak-puak ni tak mari surah malam ni? Tolong jawab. Mati belaka dah. Yes. Wahai yang muda, kamu juga akan menjadi tua. Wahai yang tua, kamu tak hidup selama-lamanya. Ingat. Dan gunalah hari tua kita itu untuk kita menyerah diri kepada Allah. Jangan guna hari tua kita sebagai kita jauh dengan Allah. Guna. Surau kita ni bukan hebat pun. Surau kita ni 100,000 pun tak sampai, ni tiang pun kayu. Tapi ingat, ni adalah rumah Allah yang paling mulia di taman ini. Inilah, jagalah puak-puak kamu. Rumahlah demi surau ini, kerana hak ni yang kamu simpan di akhirat. Haklah itu habis taman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi ijazah saya nak bagi pada malam ini. Saya nak bagi 2 ijazah yang boleh kamu genggam buat balik. Pertama, berkitab. Yang kedua, bersurat. Ni surat. Surat gapo ni? Bukan geran tanah ni. Ini adalah surat perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin. Ketika mana dia ada kuasa, dia panggil Ifrit mari ngadak dia. Ifrit, mu jangan ganggu orang ni, dan mu jangan masuk dalam rumah dia. InsyaAllah selamat rumah kita. Dia nampak kelibat-kelibat bunyi malam. Anak kita degeboh dalam bilik tanpa dengan izin Allah. Budak menangis, baca tiup atas muka, puh senyap. Ni doa ni hebat ni. Saya nak ijazah malam ni. Tepek di rumah tu mudah-mudahan boleh baca. Sebab apa saya salih ni? Sebab kamu lupa. Apabila ada duk tu tepek dinding rumah, kamu apa sentiasa ingat. Siapa nak boleh angkat tangan, letak atas riba. Saya nak baca satu set, satu kitab, satu hak ni. Kita pakai baca ramai-ramai. Jangan fikir pasal duit. Duit boleh cari, tak cukup semua. Saya bukan suruh bayar malam ni. Ada duit, bayar nanti. Ambil nombor akaun. Okey, ikut saya baca. Hak mana nak lah, hak mana tak nak, tak ada masalah. Saya tak paksa. Itu hak kamu. Luar apa kalau nak boleh angkat tangan. Lepas ni nak photostat lah 100 pun. Jangan ada jual, sudahlah. Yang penting ada ibu tu dengan kamu. Ibu ilmu tu ada. Hak saya ijazah talaqi ni. Sebelah perempuan ada nak? Okey, ikut saya baca sambil-sambil angkat tangan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina unashidukumullah an takhruju wa la tu'zu ahada wa tarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu bahawa kamu keluar, dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun, dan kamu berpindahlah daripada rumah kami.
Okay, saya dengan nama Allah mengijazakan doa Nabi Sulaiman ini untuk diamalkan. Qabil tu. Yes. Ustaz lain mari ceramah tak ada buku surah. Saya ilmu perubatan ni kena ada ke ni sebab dia ada ijazah, ada bukti. Mudah-mudahan balik amal, balik baca. Sebar ke orang. Tolong hantar dalam grup WhatsApp. Tolong photostat bagi. Bukan saya nak nego, biar ada ibu ni dulu. Mudah-mudahan. Ada soalan nak tanya boleh tanya jika ada. Dan saya nak tanya, ada nak buat rawatan tak malam ni? Tolong angkat tangan. Yang berhajat darah tinggi, cimani, jatuh, batu karang. Ada? Orang kita nak bilang ni. Tengok ada tak? Mei, tolong bilang kejap. 1. Nanti orang kita mari dia nak bilang apa ni, kita akan bilang. Dan kepada siapa sakit-sakit sendi, lengah-lengah badan, sakit lutut, sakit belakang, gaut terutamanya, saya ada bawa minyak kemun hitam ni, tolong sapu tempat sakit. Mudah-mudahan jadi dengan izin Allah. Okey, ada nak buat rawatan tu orang kita nak bilang tu. Sebelah lelaki seorang, perempuan apa ramai? 2. Okey, tak apa, saya akan pertimbangkan lepas ni mudah-mudahan. Dan kepada sesiapa yang ada penyakit hospital, tolong dengar molek ni. Info penting ni. Darah tinggi, kencing manis, jantung. Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gaut, seteruk, buah pinggang, barah, resdung, fibroid, thyroid, migraine, gastrik, mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar, lutut sakit, buasir sampai berdarah dah. Ada penyakit kulit, kolesterol tinggi, prostat orang lelaki, bengkak pundi kencing, kerak kencing, ataupun selidih, terutamanya gastrik, darah tinggi, cimani jantung, batu karang, gaut, stroke, buah pinggang. Saya ceramah bab perubatan, saya bawa ni nama kayu ni. Kenal tak kayu apa ni? Kemuning hitam. 1000 tahun dulu duduk dalam batu dalam gua, rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning. Ni bukan minyak mutu ni. Rendam 3 minit, air jadi kuning, tak rasa kelak, tak rasa pahit, minum air dia segelas sehari. Orang cimani darah tinggi 18-20, minum segelas turun 5-6 dah dengan izin Allah. 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Apa guna kamu ada duit sakit, ubat hospital kamu makan daripada muda sampai tua? Saya takut kena cuci buah pinggang. Lewat dah jumpa saya, kecil manis 27, darah tinggi 240, tak pandang rendam dah. Cari pasu, asah dalam pasu di rumah. Macam orang tua dulu buat penawar, tak ada gelas, cucur, minum air dia segelas sehari, ambil metak kecil manis, teh, turun mendadak dengan izin Allah. Saya kata rendam 3 minit, bukan telan, mampu kerah mu telan kayu besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tuan-tuan tolong balik amal ayat-ayat yang saya ijazahkan pada malam ini. Boleh atau tidak? InsyaAllah. Di samping kita mengikut SOP MKN Kementerian Kesihatan, pakai mask, hand sanitizer, penjarakan, tulis nama, suhu badan, gunakan pendekatan yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Pertama sekali saya kata apa tadi? Wudu. Yang kedua, salam. Yang ketiga, garu kepala dah. Yes, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, la haula wala, nak turun rumah, tawakkaltu ala Allah. Yang kelima, wa idza maritu fa huwa yashfin. Ni SOP kita orang Islam. 2 dos vaksin yang paling hebat saya kata apa dalam diri kita? Apa dia? Al-Quran dan Al-Hadis buh dalam badan kita. Mudah-mudahan kita selamat. Kerana saya tahu depan saya malam ni tak ada seorang pun nak mati. Cuba angkat tangan orang nak mati malam ni, angkat tangan. Seorang tak mati, tu iman tak angkat tangan. Maka berhati-hatilah. Kalau takut mati, jagalah SOP. Kerana itu cara untuk mengelak kematian dengan izin Allah. Jadi mudah-mudahan saya doakan anda semua selamat. Saya doakan anda semua sejahtera. Mudah-mudahan. Jadi untuk akhirnya malah sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan. Okey, sila. Ya. Masa tu duduk semayang. Kita duduk tengah semayang, tak boleh jawab walaupun dia bukan tok imam, kerana dalam sembahyang ni tak boleh jawab walaupun salam. Kalau baca ayat Quran lain,
Waalaikumsalam. Jadi tak boleh, bukan untuk imam sajalah. Satu soalan yang bagus, berenah soalan tu. Jadi saya nak budayakan salam dalam budaya kita. Dan saya kata haram jawab salam dalam 4 keadaan. Yang pertama apa tadi? Tu imam bagi salam sembahyang Jumaat, jangan duk gatal mulut nak jawab. Yang kedua, dalam tanda. Yang ketiga, acang bagi salam kat hak. Yang keempat, pesenda salam. Acang bagi salam boleh jawab jika dia Islam. Tak semestinya acang tu kafir. Kalau dia orang kafir tu maksud saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagi pada malam ini bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan. Sekali lagi saya nak tanya, ada nak buat rawatan tak? Tolong angkat tangan. Pok Cik ni daripada tadi angkat tangan. Bagus je. Mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau tak angkat tangan tu lambat sembuh. Kalau angkat tangan sekerak tu mati pucuk. Tengoklah lepas ni. Ada lagi orang kita nak bilang sekali lagi, dia tak puas hati. Ada tak? Laki 1, perempuan 2 juga. Tak apa, tetap dengan keputusan anda. Tak apa, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan perempuan tolong balik amal molek. Dan kita tak sudut sibuk dengan pilihan raya Melaka lah. Saya takut buat klik nyakit pun sabar. Kau nak pergi mengeping Melaka? Nak pergi tak? Pergi. Saya pergilah. Kita di sini tak payah pergilah. Tak sudut camping lah, ikut puak dia lah. Kau paling penting, kau jatuh kerajaan pun dia, kau jatuh kerajaan pun dia, tumbang sampai jadi pilihan raya, mu nak pilih pula orang jatuh tu, dia jatuh pula. Fikir-fikirlah saya ayat gitu. Nak pakah mana pakah lah, jangan pisah buah 2 kali. Kerana saya tahu surah ni bukan sebagai surah ni, dinding pun hijau, sebab tu saya berani kecek. Kalau dinding biru saya tak cakap gitu dah. Dan sebenarnya kawasan ini bukan asing bagi saya. 5 tahun saya duduk sini. 5 tahun saya duduk bulan UUN daripada Insaniah dengan motor Kris tahun 1999 sampai 2004. Tempat saya duduk College Maybank tu. Pada tahun 99 dulu. Batu saya mari hari ni tengok, Masya Allah, cepatnya perubahan. Dulu tanah tepi jalan tempat hostel saya duduk tu dulu nak jual 60,000 ya sekat pada saya. Saya pelajar tak ada duit nak beli. Dia pergi berubat dengan saya, tak boleh bayar ubat RM100 ya. Ustaz ambil tanah saya, bayar kali. Mana saya tengok, comel tanah, tapi tak boleh nak kira masa tu. Tapi kalau ayat hari ni, malam ni saya bayar dah. Nak cerita sini dulu tuan-tuan tahulah tempat jin tendang ni dah. Sebab ada UUM yang naik ni. Macam cendawan selepas hujan. Tak apalah. Mudah-mudahan jadi untuk akhirnya marilah sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kami pelajari pada malam ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ayat-ayat yang dijazahkan kepada kami pada malam ini. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat tersebut boleh menyembuhkan penyakit kami, menjadi antibiotik dan vaksin dalam darah daging kami untuk menghadapi wabakmu yang melanda COVID-19 ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna. Okey, yang ambil buku kertas tu, ada kaunter kat luar tu, awak kira sanalah. Kalau ada duit bayar. Kalau kamu ni jenis orang suka berhutang, dia akan tanya berapa tahun nak bayar tu. Tulis nama nombor kamu, bayarlah. Mati saya halal. Saya beritahu awak, saya bukan bagi nak menego, mati halal. Cuma satu saya tak halal. Tolong dengar molek ni, kerana kamu miliki barang saya. Satu ni saya tak halal, sekiranya kamu buat-buat mati. Ni saya tak halal. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.